Hari ni kita nak masuk rumus sudut majmuk dan juga rumus sudut berganda. Okey, kita tak masuk lagi pembuktian. Pembuktian nanti saya akan combinekan sekali lepas habis ajar rumus sudut majmuk dan sudut berganda ni. Okey Okey, a'udzubillahi minasyaitanir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih dan juga tahniah kerana masuk ke kelas pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada rumus sudut majmuk dan juga rumus sudut berganda dalam fungsi trigonometri bab 6.5. Okey. Okey, jadi kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan rumus sudut majmuk. Majmuk tu apa? Jamak. Majmuk tu jamak lah. Jamak tu apa? Himpunkan. Okey, bila kita menghimpunkan dua sudut. Majmuk. Okey, jamak. Bahasa Arab pula dah kan. Okey, jadi kita himpunkan dua sudut dalam satu. Contohlah kita tengok sin 30. Yang ni dibagi yang sin 30 tambah dengan 60. Ni sama dengan berapa ni? Sama dengan sin 90. Okey, sin 90 sama dengan berapa darjah? Sin 90 darjah sama dengan berapa nilai dia? Sama dengan berapa? 1. 1. Okey, 1. Okey, sin 90 sama dengan 1. Okey, tu kita tahulah. Okey, kemudian adakah sama dengan sin 30 campur dengan sin 60? Cuba kita tengok sama-sama. Sin 30 sama dengan berapa? Tadi kita dah buat. Okey, sin 30 sama dengan 1 per 2. Okey, tambah dengan sin 60 sama dengan 3 per 2. Betul? Okey, so sama dengan 3 per 2. Jadi kita campurkan. Bila kita campur, kita dapat apa ni? Dapat 1 tambah dengan 3 per 2. Adakah sama dengan 1? Adakah yang ini sama dengan yang ini? Sama ke? Tak. Tak sama. Okey, tak sama. Jadi adakah sin 30 campur dengan sin 60 ini boleh kita transfer jadi bentuk ni? Tak boleh. Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Okey, jawapan dia tak boleh. Jadi kita kena ada rumus yang betul. Okey, apakah rumusnya? Rumusnya telah diberi dalam exam. Dalam exam pun diberi, dalam ini pun diberi, iaitu yang ni, semua ni. Okey, ini adalah rumus bagi sudut berganda bagi semua fungsi trigo yang kamu tahu, iaitu sin, cos dan juga tangent. Okey, sin dan cos dan juga tangent. Jadi ini adalah rumus untuk mencari nisbah trigonometri bagi sudut majmuk. Okey, sudut majmuk. Okey, jadi dia tidak sama dengan sin 30 tambah sin 60. Sebagai contoh, sin 30 campur dengan sin 60 sama dengan apa? Okey, kita ambil ni. Kita guna sin 30 campur dengan sin 60. Dia akan sama dengan sin A. Okey, kita tengok tengok yang atas ni. Okey, saya padam balik. Okey, tengok yang atas. Saya highlightkan dengan yang warna ni. Okey, sin A tambah B. Maksudnya 30 campur dengan 60. 30 tu A, 60 itu B. Okey, so kita gunakan rumus tu. Maka kita dapat. Okey, saya salin dulu dia punya rumus. Okey, sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, kita tahu tadi, kita anggapkan kita ada sin 30 campur dengan 60. Okey, jadi 30 itu adalah A, 60 itu adalah B. Maka kita dapat sin 30 cos 60 campur dengan cos 30 sin 60. Okey. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang kita tahu. Okey, sin 30 sama dengan 1 per 2. Okey, darab dengan sek 3. Cos 60 sama dengan berapa?
1/2. 1/2 juga. Okey. Tambah dengan cos 30. Cos 30 ialah 1/3 darabkan dengan sin 60. Sin 60 juga ialah 1/3. Betul? Betul. Jadi 1/2 darab dengan 1/2 dapat berapa? 1/4. Betul Tambah dengan 1/3 darab 1/3 dapat berapa? 3. 3 per dengan 2 darab 2 dapat berapa? 4. 4. Jadi dapat berapa? 1/4 tambah 3/4, 1. Kan sama dengan sin 90 yang kat atas tu. Apa susah-susah? Cikgu tambah je lah 30 dengan 60. Memang betul, okey. Memang betul kejadian dia datang daripada 30 campur 60. Ini nak buktikan saja. Jadi kalaulah dibagi 30 itu bukannya nombor dan 60 tu juga bukan nombor. Sebagai contoh, sin theta tambah dengan 30. Jadi kita tak boleh nak tambah. Kan? Jadi sebab itu kita kena guna rumus-rumus yang diberi. Okey, rumus sudut majmuk. Okey, rumus bagi sudut majmuk. Sebab tu kita guna theta A tambah B tu. Okey, dalam exam dia akan bagi macam ni tau. Dia tak bagi senarai 6 ni. Okey, tapi dia bagi 3 sahaja. Sebagai contoh, saya ambil cos dalam exam dia bagi macam ni tau. Dia bagi cos A tambah B, lepas tu dia ada tolak kat bawah ni macam ni. Cos A tambah tolak B macam tu. Dalam exam dia bagi macam ni senarai rumus. Okey, kemudian sama dengan apa? Sama dengan apa? Dia tulis cos A cos B tolak tambah sin A sin B. Dia tulis macam tu. Okey, apa maksud dia? Ni macam mana satu? Tambah ke tolak sebenarnya ni? Okey, so secara amnya kamu tengok kalau kamu gunakan tambah yang belah atas, maka kamu kena guna yang satu lagi pun belah atas. So digabung, dia combine. So sebenarnya tambah dengan tolak lawan dia. Dia masuk, dia ambil Dia ambil yang belah atas. Okey, dia ambil yang belah atas. Okey, dalam exam dia bagi macam ni. So kamu kena faham, dalam exam maksud dia kalau cos A tambah B sama dengan cos A cos B tolak dengan sin A sin B. Digabungkan daripada satu lagi cos A tolak B sama dengan cos A cos B tambah dengan sin A sin B. Dia ambil yang bawah dengan yang bawah, yang atas dengan yang atas. Macam tu. Jangan terbalik-terbalik Kalau ambil atas, semua atas. Kena faham Boleh. Okey, so kita sambung. Tadi kita dah tengok rumus sudut berganda. Sudut berganda. Tadi rumus sudut majmuk. Apa pula yang dimaksudkan dengan rumus sudut berganda? Okey, rumus sudut berganda ialah sekiranya sudut itu 2 kali. Okey, sebagai contoh, saya ambil nombor dulu supaya nampak. Okey, sin 30 campur dengan 30. Macam tu. Maksudnya 2 nombor yang sama. Bermaksud dia apa ni? Sin bagi 2 kali 30. Itu maksudnya. Sin bagi 2 kali 30. Kalau saya bagi dalam bentuk bukan nombor, sin A tambah dengan A, iaitu sin 2A. Kalau macam ni maksudnya sudut berganda. Okey, ini ada yang ni dipanggil sudut berganda. Yang ni sudut berganda. Okey, yang atas ni tadi A tambah B, yang ni sudut majmuk. So kena fahamlah dia punya maksud. Okey, so sudut berganda rumusnya datang daripada rumus sudut majmuk juga. Dia datang daripada rumus sudut majmuk, tetapi dengan A dan B ialah benda yang sama. Okey, sebagai contoh kita ambil cos. Okey, cos A tambah B iaitu cos 2A. Jadi cos 2A sama dengan apa? Maksudnya A dengan B itu adalah sama. Okey, jadi kita akan dapat
Saya tuliskan balik. So cos A tolak dengan sin A. Bermaksud apa? Cos A darab dengan cos A sama dengan cos A kuasa 2 tolak dengan sin A kuasa 2. So ini adalah rumus sudut berganda bagi cos 2A. Okey, setakat tu ada nak tanya? Tak ada, faham. Faham Okey, so ingat apa? Ingat penggunaan, bagaimana nak menggunakan rumus ini sahaja. Okey, bagaimana nak menggunakan rumus ini. Jangan hafal rumus tu, tak perlu. Okey, tak perlu sebab dia diberi dalam exam. Okey, yang kamu kena tahu adalah bagaimana nak guna. Okey, cuba kita tengok satu contoh soalan lain. Okey, so soalan dibagi macam gini. Okey, so dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Dia bagi sin 67, cos 27, cos 63, sin 27. Ni sama dengan apa? Dia tak bagi guna kalkulator. Okey, jadi macam mana nak buat? Jadi kita tahu bahawa ini adalah rumus sudut berganda bagi apa? Sudut berganda pula dah. Sudut majmuk. Sudut majmuk bagi apa? Bagi sin A tambah B. Betul Ni datang daripada sin 63 tambah dengan 27. Dia sama Dia sama. Jadi sama dengan apa? Sin 90. Yang ni pula datang daripada rumus cos. Hasil tolak dua sudut. Okey, sudut majmuk bagi hasil tolak A dengan B. Okey, so yang jadi bawah ni. Kemudian yang ni pula, yang ketiga C tu pula ialah hasil tolak dua sudut juga. Okey, so kita tengok situasi yang lain. Okey, tengok yang ni. Yang ni dia kata, buktikan setiap identiti yang berikut. Dia bagi sin 90 cos 90 darjah tambah dengan A sama dengan cos A. Betul ke? Betul ke? Jadi kita kena guna rumus sudut berganda. Jadi kita guna rumus sin. Sin A tambah B. Okey, sebab 90 tambah dengan A kan. So sin A tambah B, senarai rumus kena ada dengan kamu. Nanti kamu kena print out senarai rumus bagi trigonometri untuk kamu memudahkan kamu buat soalan tajuk trigonometri. Okey, print out. Kalau tak nak print out, salin. Okey, supaya nanti kalau kamu dapat soalan trigonometri terus buka. Oh, ini dia. Okey, so sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Okay, so kita masukkan nilai dia 90 tambah A. So 90 tambah A. Kalau sin 90 tambah A, kita dapat sin 90 cos A tambah dengan cos 90 sin A. Betul So sin A kita tahu sama dengan berapa? Sin 90 sama dengan berapa? Sama dengan 1, betul So 1 darab dengan cos A tambah dengan cos 90 sama dengan berapa? Sifar. Kosong. Betul. Sin A. Okey, so yang ini sifar darab dengan sin A sama dengan sifar. Jadi apa yang tinggal? Sama dengan cos A. Jadi betul tak sin 90 tambah dengan A sama dengan cos A? Sama. Jadi tulislah terbukti. Macam tu. Okey? Boleh faham Okey, kalau boleh faham, kita tengok pula yang kedua. Okey, yang kedua ni dia ada dua kali. Satu yang macam ni, satu yang macam ni. So buat dua kali lah. Satu yang tambah, satu yang tolak. Dekat sini lah kita buat ni. So sin, saya highlightkan. Okey, sin A tambah B, dia akan jadi yang ni. Okey, manakala sin A tolak B, dia jadi ni. So macam tu. Dia pecahkan. Lepas pecah tu baru boleh selesaikan. Okey, pi per 6. Pi per 6 ni berapa darjah Pi per 6 berapa darjah? Okey, nak tekan kalkulator macam mana nak buat ni? Okey, daripada sini. Sebenarnya pi per 6 tu bermaksud dia dalam sudut apa tu? Sudut radian ke sudut darjah?
Radian. Radian. Bila ada pi tu mesti confirm dia sudut dia dalam radian. Okay, sudut dia dalam radian. Bila sudut dalam radian, nak tekan kalkulator. Reti tak tekan kalkulator? Nak tukar darjah kepada radian, tekan kalkulator je. Boleh? Okay, so kamu ada kalkulator. Okay, jadi nak tekan kalkulator, pi per 6 ni tukar kepada darjah, berapa darjah Okay, nak tukar terus. Nak tukar terus. Saya bagi dia punya hint. Okay, so tekan saja pi per 6 dalam kurungan. Okay, buka kurungan. Pi shift ini AXP per 6. 6 tutup kurungan radian radian nak tukar kepada darjah. Okey, saya pastikan ini dalam degree dia. Tekan shift answer. Okey, dia ada DRG. So tekan nombor 2. Okey. Maksudnya pi per 6 radian sama dengan berapa darjah? Oh, tu dapat 30. Wah, guna kalkulator je dapat jawapan. Ya betul. Okey, kalau tak erti kena pakai manual lah. So nak tekan manual, macam mana nak tukar daripada darjah kepada radian, seperti yang kamu belajar di bab 1 dahulu. Okay, so pi per 6 darab dengan, sebab nak besarkan dia daripada radian, nak besarkan dia, jadi kena darab dengan 180 per dengan pi. Jadi masuk dapat 30. Kalau terror cepat je. Alright. Okay, so itu adalah kita punya kelas pada hari ini. Jadi nak terbitkan rumus sudut berganda tadi saya dah tunjuk. Okay, kalau kamu nak try untuk cos boleh try, boleh cuba. Okay, untuk tangent pun boleh cuba. Okay, jadi untuk sudut berganda jawapan bagi tangent 2A ini dia. Okay, rumus sudut berganda bagi tangent. Rumus sudut berganda bagi cos ada 3. Ada 3. Okay, so saya dah petakkan 3. Okay, untuk cos 2A ada 3 rumus sudut berganda dia. Okay, so terpulang kepada kamu nak guna yang mana satu. Okay, dan yang mana yang lebih sesuai. Okay, itu terpulang kepada kamu lah nanti. Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Untuk pembuktian, kita akan masuk pada kelas kita yang seterusnya nanti. Okay, so sekarang dah 11.05 minit. Okay, 30 minit dah selesai. Soalan yang saya nak bagi kepada kamu ialah, okey, soalan latihan kediri 6.9, 3 soalan. A, B dan juga C. Sir. Saya nak tekan radian dalam kalkulator tadi. Nak tekan radian dalam kalkulator. Sekali lagi. Okey. Mana kalkulator? Okey, ini kalkulator saya. Okey, saya isi balik. Saya besarkan dulu kalkulator ni. Okey, ni paparan dia. Pastikan dia degree Pastikan dia dalam unit degree. Okey, kalau dia dalam unit degree, kamu boleh tukar daripada radian kepada degree. Sebagai contoh, shift pi, kena buka kurungan lah sebab ni kurungan. Buka kurungan, shift pi per dengan 6, tutup kurungan, shift DRG. Ni atas answer ni ada DRG. Okey, so tekan nombor 2. Baru dapat pi per 6 radian sama dengan berapa degree. Macam tu. So mesti pastikan yang D ada D degree. Kalau tak jadi. Okey, so tekan je sama dengan terus dapat 30. Okey, untuk siapa yang pakai kelas WIS. Okey, so sebagai contoh tadi. Berapa tadi? Pi per 6 Pi per 6 mana pi? Shift pi per 6 tutup kurungan, kemudian tekan shift OPTN, kemudian nombor 2, kemudian tekan radian D nombor 2. Okey, so tekan sama dengan dapat terus 30. Okey, siapa yang pakai kelas Swiss? Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada itu saja. Terima kasih. Cuba soalan yang saya bagi tadi, satu soalan tapi ada 3 pecahan dia. Okey, so itu saja. Jumpa lagi pada kelas yang seterusnya, nanti kita nak buat pembuktian. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, Terima sir. kasih, sir. Thank you, Okay, sir. sama-sama. Tahniah Thank you, Sumardi. sir. Thank you, Terima sir. kasih, Minta sir. maaf. Welcome. Mana ke dia nak stop record?